يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم تكن غضبانا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك ولا الأمر بعد ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم بك أعود وبك أصول وبك أشارع حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعلومه في الدارين. Baca muka surat. Barisan yang 15 daripada atas sebelum insyaallah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Ada menyatakan ahlun nar dan makanan mereka itu dan minuman mereka itu. Setelah bersabda Nabi alaihissalam, isi neraka itu hitam mukanya, lagi gelap. Segala mata mereka itu hilang hingga hilang akal mereka itu. Bermula kepala tiap-tiap seorang daripada mereka itu seperti kubah dan tubuh mereka itu seperti bukit dan mata mereka itu kelabu dan berdirian mereka itu seperti bukit bersinar. Dan rambut mereka itu seperti bulu. Tiada bagi mereka itu mati yang kesenangan mereka itu, dan tiada hidup yang kesenangan. Hidup mereka itu bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu 70 bulan. Daripada bulan itu 7 lapis daripada api neraka. Masya Allah. Dan di dalam Cukup. Orang yang kedua, bulan
nilai mana ini. Pasal menyatakan ahli nar dan makanan mereka itu dan minuman mereka itu telah bersabda Nabi alaihi salam, isi neraka itu hitam mukanya dan kelam. Segala mata mereka itu hilang akal mereka itu. Bermula kepada tiap seorang daripada mereka itu seperti kubah, dan tubuh mereka itu seperti bukit, dan mata mereka itu kelabu, dan pendirian mereka itu seperti bukit tu, dan rambut mereka itu seperti rebah buluh. Tiada bagi mereka mati yang kesenangan mereka itu, dan tiada hidup yang kesenangan hidup mereka itu. Cukup. Fasl pada menyatakan ahli nar dan makanan mereka itu dan minuman mereka itu telah bersabda Nabi SAW, isi neraka itu hitam, mukanya lagi kelam, segala mata mereka hilang akal mereka itu. Mula kepada tiap-tiap seorang mereka itu seperti kubah, dan tubuh mereka itu seperti bukit, dan mata mereka itu kelabu, dan pendirian mereka itu seperti bukit tu, dan rambut mereka itu seperti rambut buluh. Tiada bagi mereka itu mati yang kesenangan mereka itu, dan tiada hidup yang kesenangan hidup mereka itu. Cukup. Qala al-mutannibu rahimahullahu ta'ala binulumihi bidarain. Baca Ustaz. Cukup. Faslun. Haza faslun. Haza faslun. Tulis itu. Dobrik dengan jangan apa, jadi jangan faham. Ada kita babun, kata tulis sama haza babun. Ada pula setengah kata kitabun, ay haza kitabun. Faslun jadi khabar, mubtada dia mahzuf, dibuang. Mahzuf tu bahasa Arab, bahasa Melayu kata dibuang. Takdir haza, bermula ini, faslu ialah suatu fasal. Haza babun, bermula ini ialah satu bab. Takdir macam itu. Faslun, ini suatu fasal, satu bab. Faslun, ada bicara pada menyatakan ahlul nar. cukup. Muslimin muslimah, tiru saya cara menyapai. Cara menyapai tiru saya. Sebab saya tak ada peluang nak mengajar cara mengajar. Tak ada peluang. Tiru sudah. Kalau nak senang dapat tiruan, jangan kena rakam. Balik dengan kaum. Siapa dia boleh mengajar, tapi cara mengajar tu tak ada. Hanya jadi jamaah mengantuk. Baru setengah jam macam 2 jam, sebab tidak ada cara mengajar. Sekarang tiru saya. Laki perempuan sama.
pada menyatakan apa dia? Ahlun nar. Cuba dengar. Saya tak baca direct terus. Qala Allah Ta'ala. Cuba tengok dia lagi. Ini saya kata jangan ke neraka. Kan nak boleh, tak ada nak boleh. Ini suatu pasal pada menyatakan ahli neraka. Qala Allah Ta'ala wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara sama walau bisyikki tamrin. Adalah kamu takut akan azab neraka walau sebesar biji tamar sekalipun. Biji dalam dia kecil. Kalau biji itu dia besar, biji dalam. Adalah kamu takut akan azab neraka walau kadar besar biji tamar sekalipun. Buah tamar tu hak masak tu panggil tamar. Tu hak kita dah makan sekarang tu panggil tamar. Kalau berutak itu hak bekal. Dia masak 50%, tak masak 50%, itu panggil rutak. Kalau putih belum mekar lagi, atau panggil kermo. Istilah orang Arab waktu panggil kermo. Kalau masak ni tamat. Sebab dia kata ittaqun nara walau bisyikki tamrin. Adalah kamu takut akan azab neraka itu walau sebesar biji tamar sekalipun. Wa qina azabannar. Ya Allah, peliharakanlah kami sekalian ini daripada azab neraka. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kami sekalian berlindung dengan Kau ya Allah daripada azab neraka. Qala Allah Ta'ala wailun yawma izin lil musallin. Satu bilik di dalam neraka jahanam. Wil mana satu bilik dalam neraka jahanam. Allah Ta'ala sedia bagi orang yang sembahyang. Wailun ini nama dia lam-lam. Topik ialah tu di tepi kitab kosong tu tanda ialah wailun ini namanya lam-lam. Lam mim lam mim. Boleh bunyi pun tak apa lah. Asalkan baca lam-lam sudah. Jangan baca lum-lum, baca lam-lam. Jangan kata ya lam-lam. Itu para mikot haji kapal air. Ya lam-lam. Kalau dulu pergi kapal air, dia mikot haji di sana lah. Intak lam-lam. Lam-lam ni tempat apa? Tempat yang lecah. Faham tak lecah? Lecah. Air segi-segi tu. Panggillah apa pun tak apa. Orang tani kata lecah. Kalau orang Malaysia kata lecah, tak lecah, panggillah. Itu bahasa tak apa. Tak mencacatkan hukum. Bahasa tidak mencacatkan hukum. Kita sini kata sembahyang. Bahasa kita. Orang tani kata, orang lantai kata apa? Semaya. Orang tani pun semaya juga. Orang Arab kata solat. Bahasa tidak mencacatkan hukum. Topik kita pilih.
bahasa tidak mencacatkan hukum. Sembahyang, semaya, solat, tiga-tiga itu 5 waktu sehari semalam, itu maksud tidak mencacatkan hukum. Lam-lam ia tepat tepat Syuja'ul Aqrab berkeliaran. Ini tempat dalam neraka ini kan? Saya. Ini tempat lam-lam ini dalam neraka juga dia. Ya, dalam neraka. Kalian lam-lam tu hak luar neraka. Ini lam-lam. Lam-lam nama tempat yang lejah. Dan Syuja'ul Aqrab berkeliaran di situ. Lam-lam ditempatkan orang yang sembahyang. Sembahyang mana? Saya Sembahyang lalai itu. sembahyang yang lalai. Dia sembahyang. Dia sembahyang zuhir, batin tidak sembahyang. Ya, besok dia ditempatkan di lam-lam. Orang sembahyang yang lalai jadi bahan gigitan Syuja'ul Aqrab. Sebab itulah muslimin muslimah sudah beri salam salat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma za'ubuna. Tapak tangan tubuh. Nasta'in. Tapak tangan letak di atas tubuh. Nasta'in. Sela buka kitab Hidayatus Sabiyan rukun 13. Hidayatus Sabiyan tajuk rukun 13. Dalil letak tapak tangan atas rukun. Allahumma zahab annil hammi wal hazab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarik fil mulk wa lam yakul lahu syarikun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Jaga. Cuba buku dalam rukunan. Balik buku kat rumah dah. Serta ingat muka surat. Dia tulis Astaghfirullahaladzim. Nombor 3 di belakang. Astaghfirullahaladzim. Nombor 3 Arab tak? Nombor 3 di belakang. Mana? Astaghfirullahaladzim. 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 Yang keempat, Astaghfirullah. Ini apanya? Jangan bawa. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya nak tekan 3 kali. Hak 3 kali ni nak mengelak daripada wailun. Jangan pandang lekat kepada perukunan. Bukan kata saya nak bela
tidak. Hak betul saya menyampaikan kata betul, hak tak betul saya kata tak betul. Jangan pandang rendah kepada kitab perukunan. Yang kita semayang lalai berdosa tak? Dosa. Kalau mengikut ibarat Hidayat Salikin dia kata apa? La. Kalau mengikut Syiar Salikin dia kata apa? Kalau mengikut Syiar Salikin dia kata apa? Salah. Yang tak ingat. Ya dah, kami belajar ni bukan ingat semua ni lah. Aku menyampai sebelum aku boleh ingat satu. Alhamdulillah tu berhubung di dalam salat. Dusta dalam salat itu ibarat dalam Syiar Salikin. Dia berdusta dalam salat. Dengan sebab dosa dusta tu kena pergi duduk di wailun dalam lam tadi. Boleh faham? Okey. Dengan sebab dusta berdosa, maka dosa itu belum lagi masuk buku belah kiri. Dosa yang kita berdusta dalam salat tadi belum lagi masuk buku belah kiri. Apabila istighfar 3 kali tadi, dipadamkan dosa itu, tak dimasuk dalam buku salat belah kiri. Selamat daripada lam-lam. Saya hadis yang tak khusyuk kan. Ni dah kita secara ni. Yang tak khusyuk. itu istilah terpekah. Istilah terpekah kata semayang tak kosong. Istilah tasawuf kata tidak semayang batin, semayang zuhid batin tidak semayang. Istilah dalam tasawuf lagi sedang berhubung dalam salat. Kalau dia semayang, dia tak belajar ke mana, dia baca, dia nak rekod mana-mana. Kalau semayang dia tak belajar, hukum tidak sah. Wa kullu ma bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap beramal dengan tak belajar tak diterima. Langit tak sampai, bumi tak sampai, la tuqbalu tidak diterima. Kenapa? Kerana semaya tidak sah. Semaya tidak sah, tidak diterima. Tidak diterima, tidak dinilai dengan pahala kalau sembahyang tak belajar. Dah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Amalkan macam itu. Apabila jemaah amal macam itu, jangan kata saya tunjuk, saya menyampaikan ibarat dalam kerukunan. Saya balik saya kata astaghfirullahalazim, dia tulis nombor 3. Ya, 3 kali lepas. 3 kali. Nah, jangan protes, komen, kritik orang. Saya tanya, dia tu terus astagfirullahalazim 1 kali. Terulang. Jangan kira orang kira hak kita belajar. Saya balik buku dalam kerukunan. Minggu depan mari bagi tahu muka surah berapa. Sudah? Ustaz, Ya saya. maaf Ustaz. Teruskan. Tadi saya kata kalau orang tak belajar, memanglah kalau kita tak belajar, tak terima walaupun sembahyang kita.
tak mendalam, tak apa cikgu, jadi betul. Jadi budak-budak pun mana-mana betul ni. Belajar tak mendalam, tak apa, asalkan betul. Berarti di sini budak-budak tu belajar daripada cikgu dia orang lah. Cikgu ajar betul ke tak? Betul lah. Cikgu ajar betul. Murid terima tu betul tak? Betul. Kalau betul, hukum sah. Kalau guru tu ajar tak betul, murid pun terima tak betul, solat dia tidak sah. Kalau guru ajar betul, murid pun terima betul, hukum sah. Dah. Okey. Syuja'ul Aqrab, berbalik pada lam-lam. Sekali dia jatuh, gugur segala daging, tinggal tulang. 70 tahun merasai sakit, sekali jatuh. Syuja'ul Aqrab. Sebab itulah muslimin muslimah dalam doa, kemudian fi duburis solat. Apa dia? Saya menyampaikan apa? Saya menyampaikan apa? Jamaah belajar hati fikiran. Doa fi duburis solat. Apa dia saya menyampaikan? Doa Selepas solat. Kemudian daripada solat. Doa kemudian daripada solat. Dubur mana kemudian? Segera jamaah besok jumpa katanya semua kemudian. Ada juga mana duburis solat. Dalam hadis mari dengan mana lafaz duburis solat. Doa kemudian daripada solat, walau sibuk macam mana pun jangan ditinggal. Jangan tinggal apa? Berwirid. Apa dia pada? Wirid selepas solat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi? Wa fil akhirati hasanah. Lagi? Jangan ditinggal. Nak mengelak daripada lam-lam tadi. nak mengelak daripada lam-lam. Dah. Yang kedua nak mengelak daripada lam-lam, apa dia? Takkan jamaah dengar fikiran saya sahaja, saya pun nak dengar juga fikiran jamaah saya. Nak mengelak daripada lam-lam tadi, apa dia? Dan kodak ya. Nak mengelak daripada lam-lam tu salah satu apa dia yang kita belajar tahun lepas? Apa dia? Jangan jaga hati dalam masjid. Yang busuk. Lupa. Jangan tak sayang kepada ilmu, sayang kepada bercakap kosong. Tak sayang kepada ilmu, sebab tu balik tak bercakap tentang hukum akal, cakap peribadi orang. Minum air kolam Nabi. Minum air kolam Nabi. Apabila boleh minum air kolam
kolam Nabi duduk dalam neraka tang mana pun neraka tak akan azab dia. Barang siapa dia boleh minum air kolam Nabi, dia tak boleh jawab Kausar. Jangan jawab Kausar, tak betul. Ingat, jawab dengan saya tak apa. Kalau dijawab depan orang lain, malulah. Kausar ni 2 kolam. Ini tak minum sebelum, selepas kamar dia belum lagi. Jangan jawab Kausar. Bila dah kedua di awal sebelum jamak tamu minum kamar dia mau minum, baru dinamakan Kausar. Ingat tak? Saya apa dia? Kolam sahaja. Ayat kedua pun kolam juga. Gabung dua-dua tu baru dinamakan Kausar. Barang siapa dia dapat minum air kolam Nabi sebelum sirat, dia jatuh dalam neraka tang mana pun neraka tak akan azab dia. Suja'ul aqrab pun lari daripada dia. Boleh faham tak? Apakah syarat nak minum air kolam Nabi? Syarat dia apa dia? Mati dalam iman. Mati dalam iman. Betul? Ya saya. Sebelum kita berwudu, saya kita ada air wudu tak? Kita berwudu. Ya. Adakah perbuatan atau amal berkumur itu membawa kita kepada membolehkan kita minum air kolam Nabi tadi? Salah satu membawa kepada kita layak minum air kolam Nabi. Tapi walaupun macam mana pun, kalau mati dalam murtad, dia tak boleh minum air kolam Nabi. Walaupun tak bergomong, sebab tu dia sunat. Walaupun kita wudu tak bergomong, tapi jangan tak bergomong, kena gomong. Walaupun kita tak bergomor, tapi kita mati dalam iman, ya layak minum air kolam Nabi. Jangan tinggal bergomor-gomor tu, jangan ditinggal. Ya, okey, boleh no? Baik. Saya. Kalau kita dapat minum air kolam Nabi sebelum ke selepas? Sebelum. Okey, sebelum. Jadi kita melalui titik, walaupun jatuh, kan kita terselamat daripada api neraka. Saya. Kita tak rasa panas. Ya. Dan bagi juga ular pun lari. Ya. Ini bermakna dalam neraka ni ular ada, cicak ada, macam-macam ada resai. Segala jenisan azab neraka lari daripada orang itu. Api neraka sendiri pun lari, ular pun lari, limpan pun lari. Mati dalam iman serta boleh minum air kolam Nabi, duduk dalam neraka tak merasai azab neraka. Dah. Kan? Ya pun kan, bila kita minum air kolam tu, nanti nak masuk dalam kita. Tapi bila kita lalu botol sirat, bila jatuh nak awam tu,
Awak ke, rejuk ke, belangu ke, katalah nak kata apa pun, belum dia jatuh. Api neraka lari jauh-jauh daripada orang itu. Tapi syarat mati iman serta boleh minum air kolam Nabi. Atau syarat dia. Sebab itulah tahun yang lepas mula saya menyampaikan kata setiap orang mati dalam iman tak akan merasai azab neraka. Ramai orang protes. Saya diamlah. Sebab apa? Kalau kita buat berkira dengan orang jahil, kita jadi bapak jahil. Kita diam. Bila berjumpa dengan nas begini, protes itu sudah jumpa dengan jawapan. Orang mati iman pasti dia boleh minum air kolam Nabi. Orang yang minum air kolam Nabi apabila jatuh neraka, api neraka tu lari jauh-jauh daripada orang itu, tak merasai azab neraka. Kita jangan buat balah dengan orang jahil. Orang jahil ni ibarat kata mata dia sakit. Orang mata sakit apabila kita buka lampu, dia setuju tak? Samalah, cari ubat-ubatkan mata dia dulu, baru dia setuju dengan cahaya cerah. Sudah. Baik. Pada menyatakan ahli neraka. Bukan yang jauh-jauh neraka tu adalah kita dengan bayar tu lah. Takut muka nakik pada rumah. Ya. Apa dia? Dia api neraka tak makan kita tu setelah kita minum ayat makan tu kan. Saya. Belum tidak lah. Belum tak minum tidak lah. Dia pukul tu dalam kubur. Dalam kubur dah lah. Jamaah. Ya, masa kita tak minum lagi. Dalam kubur kita ada lah. Cik umur 2 kali 5 juga. Kita masuk kubur tu belum lagi minum. Kalau mak kena kubur dalam kubur tu kena tibai lah. Dia belum minum air lagi. Dan kalau duduk di padang mahsyar yang belum minum pun kena lah. Ini dia sudah selesai hisab, menghisab. Dia bangkit daripada kubur, dapat minum air kolam Nabi. Boleh sudah minum, terus naik jabatan. Pergi sampai dia ada berapa ukbah? 7. Berkatakanlah ukbah yang pertama, iman makmah, tidak sunyi, tidak bersih daripada syirik. Tolak Allah. Ya, walau tolak jatuh dalam kawah neraka ke, periuk neraka, belanga neraka ke, api neraka lari jauh-jauh. Sebab apa? Sebab dapat minum air kolam Nabi. Sebab apa dapat minum? Sebab mati dalam iman. Sebab apa dia mati dalam iman? Sebab dia orang beriman. Ramai-ramai orang apa? Mati dalam iman. InsyaAllah. Tak, kenapa yang dia kata Apa dia mama? tak, sebab dia pakai ayat kolam tapi minum Sebab apa? Lagi kalau nak namakan ayat kolam Nabi. Air kolam Nabi. Habis tu agak-agak lah kalau tak mau dinamakan air kolam Nabi tu kolam siapa dia? Haji Ramli? Mula cerita tu Nabi nak mula cerita kolam
Ini daripada hadis. Percaya Ustaz. Ya. Percaya nama kolam Nabi itu. Siapa dia beri nama? Soal macam tu. Jelas. Siapa dia beri nama kolam Nabi? Kenapa tak nama kolam Haji Ramli? Kenapa tak nama kolamnya Cikgu Latifah? Ini hadis. Kolam tiap-tiap Nabi lagi Rasul tu kesemua ada kolam. Jadi saya nak ceritanya Muhammad seorang sahaja. Nabi lagi Rasul dulu Nabi Adam, Nabi dan semua ada kolam untuk umat dia. Hak Muhammad untuk umat dia. Itu dinamakan kolam Nabi Muhammad. Sudah. Teruskan. Dan makanan mereka itu. Duduk dalam neraka. Duduk dalam neraka ni, ahli neraka ada makanan. Ahli neraka ada makanan untuk dia makan hari-hari. Itu dikatakan makanan ahli neraka. Apa dia? Terus. Dan minuman mereka itu. Okey. Makanan ahli neraka apa dia? Ya. Buah kayu zakum. Jangan jawab zakum. Zakum apa dia? Zakum. Buah kayu yang bernama zakum. Tulis di tepi. Buah tu manis ke masam? Pahit. Lebih pahit daripada apa? Lebih pahit daripada apa? Hampedu. Jawab jadam tu mengikut akal. Hampedu mengikut hukum. Lebih baik daripada hampedu. Yang balik sat lagi, pergi beli ayam 1 ekor. Jangan bagi dia potong. Jangan balik rumah potong sendiri. Pergi cari hampedu. Pecahkan hampedu, coba rasa di dalam tu manis ke masam. Itulah. Dia lebih baik daripada hampedu. Itu makanan ahli neraka. Dan minuman daripada apa? Danur. Okey, dia bukan nanah. Nanah ni, nanah dia busuk 50%. Danur busuk 100%. Nanah, nanah tahu kan? Dia habis nanah, keluar air jernih. Itu bagi air apa? Itu bagi air danau. Dia busuk lebih pada hampedu. Itu minuman ahli neraka. Apabila dia minum setegak, semua jenis alat-alat dalam organ maedah semuanya hancur. Bukan kata jenis dalam dada tu hancur, celegak sampai ke dalam otak. Minum air danau bisa panas, bisa gugur segala barang dalam dada dan perut. Kepanasan dia celegak otak dalam kepala. Dalam kepala ke di kepala? Dalam kepala terletak. Itu minuman ahli neraka. Sampai itu jangan tinggal wakina azabannar. Kalau semaya
sembahyang seorang diri pun kita berdoa dengan wakina juga. Pasal apa wakina? Kita seorang. No, isteri dan anak-anak kita, nenek moyang kita sama. Nah, itu jamak. Walaupun kita seorang, keluarga kita tu ada. Ayah mak kita ada. Walaupun ayah mak kita dah mati, wakina azabannar. Dapat kaedah atau asal minta faham kaedah hukum. Cuba dengar kaedah hukum. Barang siapa minum air kolam Nabi, dia jatuh juga dalam neraka. Azab neraka lari jauh-jauh. Minum buah zakum pahit. Minumnya air danau gelegak otak. Pahitnya gelegak otak tu tanda apa? Pahit dengan panas tu tanda apa? Tanda azab. Orang minum air kolam Nabi masuk neraka tak diazab. Maknanya dia walaupun jatuh dalam neraka, dia tak minum air, tak makan, tak minum azab, tak makan buah zakum dan tak minum air danau, sebab dia sudah cukup dengan minum air kolam Nabi. Itu apa panggil kaedah hukum. Terus lagi habis. Dia boleh minum air di kolam Nabi itu, dia tak akan dahaga sampai bila-bila. Sebab itulah kata setengah riwayat, kita bakit daripada lubang kubur tu, bagi orang beriman dia minum air kolam Nabi itu sebelum dihisap lagi dia minum dah. Dia duduk di pada masa apa dia tak dahaga. Tu macam kubur sungai tua tu lah. Besok hari kiamat, tiupan kali yang kedua dia pakai di situ. Di situ dia minum air kolam Nabi. Dia belum kemasan, belum ke Mekah lagi. Apabila dia dapat minum di situ, dia ke Masa pun dia tak dahaga. Dia ke Mekah pun dia tak dahaga. Dah, sudah. Habis. Apa dia? Apa dia turun sampai sikit? Tanya tu. Dia minum air kolam Nabi. Ya? Dia minum air kolam Nabi. Ya, dia minum air kolam Nabi. Dia mati dalam iman. Dia mati dalam iman. Ya. Dia minum air kolam Nabi. Ya. Kenapa dia masuk neraka? Kenapa dia kena masuk neraka? Kesian kat dia kena masuk neraka. Okey. Di atas sirat ada berapa uqubat? 7. Yang pertama dia cek apa? Iman. Iman dia tidak sempurna, iman dia tidak bersih pada syirik, dia jatuh ke dalam neraka. Jika iman dia sempurna, dia pergi pada upah yang kedua. Yang kedua dia cek apa? Kalau solat dia tu sempurna terus, kalau tak sempurna jatuh ke neraka. Itulah jatuh neraka. Dengan sahabat ada 7 tempat kisah tu, kalau dulu ke semua, barulah sampai di seberang sana selamat daripada jatuh ke dalam neraka. Dah. Keputusan di mahsyar syurga. Dia mati dalam iman, keputusan ke syurga. Kenapa kena masuk neraka? Dengan sahabat dia periksa di upaya pertama, kedua, ketiga tak lulus, jatuh ke bawah. Tapi walaupun dia
jatuh, dengan sahabat dia dapat minum, api neraka, azab neraka tu lari daripada dia. Dah habis. Masa orang kan agak kan, jadi kalau dia dapat minum air berloga yang buat dia malaikat, jadi dia dah tak rasa dahaga. Jadi apa kaitan dahaga tak rasa dahaga di dunia masa sakaratul maut dengan bila minum air telaga? Di waktu sakaratil maut ataupun di waktu gara-gara anak menantu kitanya baca surah Yasin. Kelebihan baca surah Yasin di waktu itu, Ridwan alaihissalam bawa minuman daripada surga. Ini minuman daripada surga. Apabila pesakit itu dapat minum akan minuman daripada surga, di waktu gara-gara dia tak akan dahaga. Tak akan dahaga. Syaitan dia datang bawa air satu mangkuk, dia goyang. Bagi orang dahaga minta nak minum. Syaitan kata, memang aku bawa untuk kamu, tapi kau mengakulah aku Tuhan kamu, kamu selamat daripada dahaga. Bagi orang yang dapat minum air yang Ridwan bawa datang, dia dengar syaitan goyang, dia tak dahaga, dia tak minta. Dia tak minta dengan sahabat, dia tak dahaga. Dia tak dahaga dengan sahabat, dia minum air Ridwan bawa. Selamat iman daripada murtad di waktu itu. Itu hak Ridwan. Adapun hak dikubur, ini hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beza dia. Hak Ridwan tak dahaga di waktu sakaratil maut, iman selamat daripada murtad. Coba dengar. Orang yang berada dalam keadaan sakaratil maut, dia dahaga sekiranya air di lautan dunia curah masuk dalam dada dia, tak akan rasa hilang dahaga. Itu mana dahaga sangat-sangat. Sebab tu syaitan dia bawa air datang, dia tahu kata anak Adam ni dahaga. Sedap. Ada pun air kolam Nabi, dah dia selamat iman daripada murtad, dia minum air kolam Nabi, tak dahaga sampai bila-bila, serta jatuh dalam neraka, api neraka lari daripada dia. Apa dia tadi? Saya di waktu timbangan. Bagi orang bangkit daripada lubang kubur, apakah keistimewaan dia di padang mahsyar di waktu timbang menimbang? Soalannya, dengar saya jawab. Dia tinggal di padang mahsyar ribuan tahun. Istimewa bagi dia tak akan rasa dahaga. Walaupun ribuan tahun berada di mahsyar, tak makan tak minum, dia tak merasai dahaga. Tetapi amal ibadat hisap macam biasa. Hak berat tetap berat, hak ringan tetap ringan. Hanya beza sedikit, dia tak akan merasai dahaga. Itu beza dia. Habis. Berapa? Okey, terus lagi. Telah bersabda Nabi alaihissalam, isi neraka itu hitam mukanya. Cukup.
isi neraka, yakni orang yang duduk dalam neraka, muka dia hitam. Lagi kelam. hitam, lagi kelam. Terus. Segala mata mereka itu hilang akal mereka itu. Okey. Bagi ahli neraka yang mati dalam kufur, yang mati dalam murtad, yang mati dalam munafik, muka dia hitam legam, itu bagi orang kafir, murtad dan orang munafik, muka hitam legam. Muka hitam lagi. Bermula kepala tiap-tiap seorang daripada mereka itu seperti kubah. Kepala macam kubah masjid. Kepala dia macam kubah masjid, bukan kepala manusia lagi. Wa qina azabannar wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Tubuh badan dan tubuh mereka itu seperti bukit besar, seperti bukit. Dengar saya cerita dulu. Orang 3 golongan itu, boleh faham? Saya sebut 3 golongan, boleh faham tak? InsyaAllah boleh. Orang 3 golongan itu rambut dia macam rebah bulu. Kita kalau cakap apa? Orang Kelantan dia kata rebah bulu tu mana bekal rambut dia. Tiap-tiap satu helai, satu urat rambut besar lebih kurang batang bulu. Batang bulu. Gigi dia tiap-tiap satu batang lebih kurang Jabal Abi Qubash. Gigi dia. Dua batang paha lebih kurang gunung Uhud. 3 gulungan tadi. Sebab itulah kenapa Allah Ta'ala membesarkan tubuh badan dia? Karena bagi penuh dalam neraka. Nah, bagi penuh isi neraka, Allah Ta'ala membesarkan. Adapun ahli syurga, lelaki ukuran Adam, perempuan ukuran Hawa. Dada 7 hasta, itu saja ahli syurga. Inilah yang Allah Ta'ala firman, la'amna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in. Penuh dan dalam neraka itu terdiri daripada golongan an-nas, manusia yang 3 golongan yang tersebut. Dah. Terus. Dan mata mereka itu kelabu. Mata kelabu, azraq,
Zainab bin Sidi. Terusina. Maka dibangkitkan daripada kubur, semuanya akan sama, saiz kita sama. Saya ada sama. Okey. Di mana ternyata? Nanti. Masa bangkit kubur, rupa paras hari kita mati. Hanya beza sedikit. Kita mati. Sebelum mati, anggota kita cacat. Nasabak kecing manis, potong kaki. Mati, kaki sebelah. Sebelah lagi tak ada. Beza sikit. Baki pada lubang kubur, dua batang kaki sempurna. Rupa paras mengikut rupa hari mati. Itu bagi kubur. Yang ke Masyar, rupa hari mati. Yang ke Mekah, rupa hari mati. Sudah selesai hisab, rupa hari mati lagi. Berjalan di atas sirat upah pertama keluar ketujuh, rupa hari mati. Boleh faham tak saya sebut rupa hari mati? Mana kecil-kecil macam inilah. Bila perubahan? Dia berubah setelah dia turun mani sungai Hayat. Di situ hak ke syurga. Hak ke neraka, lain. Hak ke neraka, sebelum dia jatuh ke neraka, orang 3 golongan tadi. Waktu di Masyar, rupa biasa. Waktu hisab, rupa biasa. Waktu bergerak nak sampai kepada kepala jambatan, rupa biasa. Apabila jatuh ke neraka, rupa tak biasa. Rupa yang tersebut ini, kepala macam kubah, badan macam bukit. Itu tempat dia berubah. Ini yang 3 golongan tu. 3 golongan tadi. Jadi berubah orang beriman setelah dia mani sungai Hayat, berubah. Berubah 3 golongan setelah dia jatuh ke dalam neraka, baru dia berubah. Orang yang mati beriman masuk ke dalam neraka tak akan berubah. Masuk rupa tu. Dah. Sekejap. Orang yang mati dalam iman jatuh ke dalam neraka, rupa dia tak berubah. Habis hak neraka, dibalik ke syurga. Dia kena nak ke syurga, dia ke mandi sungai Hayat. Di situ dia berubah. Apa dia cikgu? Jadi tak berubah tu, kita tua bukan tua lah. Kalau kita muda lah. Di mana tu? Sebelum mandi hujan. Sebelum mandi Hayat. Kalau kita mati muda lah. Kalau kita mati kerepot lah. Itu maksud hari mati. Tak. Kita mati umur 100 tahun, semua kerepot habis. Pagi besok pada rupa tu, berjalan atas sirat rupa tu juga. Minum air para Nabi yang keluar tu rupa tu juga. Masuk mandi sungai Hayat, barulah rupa muda. Dah, boleh faham tak? Satu, terus lagi cepat. Dan rambut mereka itu seperti reba buluh. Teruskan. Tiada bagi mereka itu mati yang kesenangan mereka itu, dan tiada hidup yang kesenangan hidup mereka itu. Okey. Tiga golongan tadi, dia duduk dalam neraka, tidak berakhir dengan mati. Ahli syurga pun tidak berakhir dengan mati. Ahli neraka hidup dalam neraka, hidup dengan tiada kesenangan.
dalam kesenangan. Ahli neraka hidup di dalam azab, makin sehari makin azab, makin sehari makin azab. Ahli syurga duduk dalam nikmat, makin sehari makin nikmat, bertambah-tambah tidak habis-habisan. Mati tak ada. Soalannya, kenapa kok jangan ingat bila saya sebut ahli neraka, 3 golongan itu, ingatlah kaedah tu. Kenapa kok ahli syurga dan ahli neraka tidak mati? Kerana mati sudah mati, tak ada lagi mati. Mati sudah mati. Okey. Soalan yang kedua, bagaimanakah rupa mati? Macam ibas putih. Dia makhluk. Sebab tu dia mati. Ahli sains tak payah nak kaji lah, sakit kepala lah. Nak kaji mati tak payahlah. Syarak tak suruh kaji yang tu. Hukum syarak suruh jamaah kaji apa? Hukum syarak suruh jamaah kaji selidik apa? Semayang qadha Haji Ramli. Habis kau belum? Dah, tak payah ada kajian mati-mati itu. Itu urusan Allah. Hak kita ni semayang qadha, habis kau belum? Dah. 100 ayat sunat ke wajib? 2 surah sunat ke wajib? Zikir istiqamah sunat ke wajib? Semayang qadha sunat ke wajib? Yang mana didulukan, yang mana ditakhirkan? Pandai jawab, tapi tak buat macam tu. Buat minta maaf lah, ada buat baguslah. Utamakan hak wajib diiringi dengan sunat. Dah, jangan utamakan sunat, di belakang akan yang wajib tu bagi sungsang. Guru mana-mana pun tidak mengajar cara amalan sungsang. Dia tunjuk cara beramal dengan lurus tertib. Hak wajib didulukan, hak sunat dikemudiankan. Hak sunat bila kita buat dapat pahala, hak wajib bila kita tak buat dapat dosa. Ingat-ingat yang tu. Barang siapa dia semayang qadha belum habis, slow sikit amalan yang sunat-sunat. Slow sedikit amalan yang sunat-sunat. Tak kira 100 ayat ke 2 surah ke istiqamah ke, kurang ke sedikit, banyak kan yang wajib. Habis. Tangguh habis itu dulu. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ramai-ramai. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa